A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Az-Zukhruf ayat 71. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat lepas. Ayat berapa? 60. 67. Ayat 67. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-akhillau yawma idzin ba'dhuhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin. Maksudnya, sesungguhnya al-akhilla, kawan-kawan, pada hari itu sebahagian mereka akan menjadi musuh kepada sebahagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Okey, pengajarannya pertama, sesiapa yang bersahabat dan berkasih sayang kerana Allah di dunia, dia akan mendapat bayangan arasy Allah di pada mahsyar pada hari yang tidak ada sedikit pun teduhan, pada hari yang tidak ada sedikit pun teduhan kecuali teduhan dari arasy Allah. Yang kedua, sesiapa yang bersahabat dan berkasih sayang di dunia kerana Allah, dia akan berjumpa kembali sahabatnya di akhirat. Dan hubungan itu akan kekal selama-lamanya. Yang ketiga, semua persahabatan yang bukan kerana Allah semasa di dunia akan bertukar kepada permusuhan di akhirat. Dan masing-masing akan menyalahi satu sama lain. Okey, ayat seterusnya
Ya ibadi la khawfun alaikum al-yawm wa la antum tahzanun. Maksudnya, wahai hamba-hambaku, tidak ada lagi rasa takut ke atas kamu pada hari itu dan tidak juga kamu akan bersedih. Pengajarannya, antara nikmat terbesar di akhirat ialah manusia dihilangkan rasa takut dan sedih. Untuk selama-lamanya. Yang merupakan punca manusia bahagia. Yang kedua, hanya orang yang benar-benar bertakwa dan hanya menjadi hamba Allah sahaja semasa di dunia yang akan bahagia dan kekal selama-lamanya di syurga. Yang ketiga, antara ciri-ciri orang yang bahagia di akhirat ialah dia juga tidak takut selain daripada Allah, semasa hidup di dunia, dan tidak bersedih atas segala nikmat dunia yang terlepas daripadanya. Okey, ayat 69. Alladzina amanu biayatina wa kanu muslimin. Iaitu orang-orang yang mereka beriman dengan ayat kami dan adalah mereka menyerah diri. Pengajarannya, asas manusia bahagia di akhirat ialah sentiasa beriman dengan ayat-ayat Allah dan sentiasa berserah diri kepada Allah. Dari segi peraturan hidup dan apa sahaja yang ditakdirkan oleh Allah. Yang kedua, seseorang itu tidak beriman dengan Al-Quran melainkan setelah
dia menyerahkan, melainkan setelah dia menyerahkan dirinya kepada semua peraturan-peraturan Allah di dalam Al-Quran. Ayat 80, ayat 70. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah oleh kamu akan syurga, kamu dan pasangan-pasangan kamu. Tuhbarun. Dalam keadaan kamu berada dalam kenikmatan dan kegembiraan. Pengajarannya pertama, berita yang paling menggembirakan orang-orang yang beriman ialah bila dijemput oleh Allah untuk memasuki syurganya. Dan berita paling celaka bagi manusia ialah bila dipaksa untuk memasuki neraka Allah. Yang kedua, antara nikmat dalam syurga ialah pasangan hidup akan sentiasa bersama. Sama ada suami atau isteri atau teman-teman. Yang ketiga, semua ahli syurga akan sentiasa berada dalam kenikmatan setiap saat. Tidak ada sakit, tua, penat, letih dan lain-lain. Okey, kita sambut tadabbur ayat seterusnya. Ayat hari ini 71 kaitan dengan ayat lepas ialah Allah nak sambung lagi cerita-cerita gembira bagi orang yang beriman. Kalau ayat lepas Allah cerita pasal apa? Pasal nikmat-nikmat orang beriman dalam surga. Apa dia? Kalau ayat lepas. Sebelum pasangan. Apa dia? Tidak takut, tidak sedih. Kalau ada pasangan tapi sentiasa takut, bahagia tak? Allah sebut asas bahagia. Asas bahagia ialah sedikit pun tidak ada rasa sedih dan takut. Lagi? Itu apa yang dia buat masa kat dunia. Dijemput oleh Allah sendiri, masuklah.
Bukan orang lain jumpa Allah kata udkhulu. Dan masuk dalam surga bersama pasangan. Jadi ayat akhir hari ini ialah Allah sebut lagi detail nikmat-nikmat dalam surga. Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Yutafu. Yutafu daripada tafa. Tafa. Tafa ni fi'il madhi. Kalau kata terbit dia ataupun masdar, tawaf. Pernah dengar tawaf? Apa makna tawaf? Dalam surah Baqarah, yattawafa bihima. Mereka bihima ni inna safa wal marwah. Safa dan marwah dua kan. Jadi Allah kata antara amalan orang beriman bila melakukan umrah atau haji ialah mereka yattawafa, tawaf dengan keduanya, iaitu safa dan marwah. Jadi antara safa dengan marwah dipanggil apa? Tawaf ke, pusing ke, ulang alik. Jadi tawaf ni sebenarnya ulang alik, bukan keliling. Masa kita tawaf tu kita ulang alik tak? Start daripada Hajarul Aswad kan? Lepas tu sampai situ ulang lagi sampai 7 kali kan? Itu makna tawaf yang sebenar. Okey, kalau tawafa fi'il madhi, kalau mudhari' yatufu. Dia sedang berulang alik. Tapi Allah guna perkataan apa? Tawafa ke, yatufu ke, yutafu. Apa pula makna? Di. Apa ni? Diulang alik. Diulang alik. Alaihim, ke atas mereka. Mereka ni siapa? Ahli surga, ibadullah. Diulang alik kepada mereka bisihafin, dengan apa? Pinggang kan? Pinggang ke piring ke? Pinggang tu daripada apa? Mas. Min zahabin. Dari mas. Wa akwabin, dan apa dia? Dia terjemah apa? Piala. Kubun. Ataupun bekas air yang tidak ada telinga ni. Ni ada telinga kan? Yang tak ada telinga. Orang Melayu panggil apa? Cawan. Cawan ada pemegang lah. Gelas. Apa-apa je lah. Ha? Okey. Allah nak bagi tu nikmat. Nikmat apa ni? Setakat ni ada berapa nikmat tu? Ada berapa? 1. Nikmat pertama apa dia? Apa dia? Tak, dalam ayat ni yang tak ada rasa takut ayat lepas. Dalam ayat ni saja, daripada sini sampai sini. Allah nak gembirakan ahli syurga. Kalau dia beriman, pasti dia gembira. Kalau dia tak gembira dengan ayat ni, ada something wrong. Okey, apa dia nikmat yang Allah nak gembirakan? Servis tak berhenti. Yang pertama, servis tak berhenti. Daripada perkataan apa? Yutafu. Satu, servis tak berhenti. Yang kedua, dalam perkataan yutafu juga ada di. Apa makna tu? Kita kalau nak masuk kedai makan ke, servis berhenti tak? Berhenti dan tak bergerak pun kecuali kita order. Betul kan? Kita masuk kedai duduk diam, orang bawa tak? Tapi dalam surga tak berhenti dan kita tak order pun datang. Dia datang ikut apa ni? Nafsu. Keinginan. Ikut keinginan kita. Satu nikmat. Servis tak berhenti, kemudian sentiasa dibawa. Kita tak payah order, kita tak payah bangun, tak payah berjalan.
Berapa lama ni? Sentiasa. Ataupun sampai waktu maghrib je, malam dah tak ada. Macam mana? Siapa ada pengalaman? Ada tak malam? Tak ada. Tak ada malam. Jadi hari sentiasa cerah. Okey, satu. Yang kedua, dalam perkataan yutafu dah ada dua nikmat. Satu, sebelum tak berhenti. Yang kedua, sentiasa dibawa datang. Yang seterusnya, nikmat yang ketiga, pelayan, ayat ni Allah tak sebut pelayan tu macam mana. Ayat lain Allah sebut pelayan tu macam mana. Macam mana rupa pelayan dalam syurga? Allah sebut. Allah nak gambarkan, tengok muka pelayan dah seronok. Kan? Macam mana muka dia? Budak kecil. Kalau tengok budak kecil seronok tak? Pergi kedai semua pelayan budak kecil. Tak seronok. Allah sebut dalam surah apa ni? Bentuk rupa pelayan. Allah sebut dalam surah apa? Tengok Allah beritahu 1400 tahun yang lepas. Dan kita pun baca ayat tu dah mungkin beratus kali. Tapi kita tak rasa apa-apa. Betul kan? Apa masalah? Kita kalau tengok rumah iklan kan, banglo besar, bawah tu sungai, ada pelayan. Apa kita buat dengan gambar iklan tu? Save dalam telefon. Search alamat kan kat mana ni. Tengok kos dia berapa harga. Siapa yang cerita gambar tu? Orang. Yang dalam Quran siapa cerita? Tapi apa yang Allah cerita berlalu macam tu je. Betul tak? Kita ada masalah. Apa masalah kita? Tak percaya pada hari akhirat. Quran ni macam, sebab dalam kepala kita dididik daripada kecil lagi cinta dunia. Jadi bila sebut akhirat tak masuk. Walaupun yang menceritakan ialah Allah yang kita sembah 5 kali sehari. Okey, cuba buka surah ni. Surah Al-Insan. Surah Al-Insan. Daripada ayat 13. Saya tak tulis sebab panjang sangat. Boleh. Siapa-siapa baca. Siapa yang pernah jadi Qori. Johan Musabaqah ataupun Johan Tarannun. Siapa boleh baca? Ayat 13 cuba. Tengok Allah nak cerita cara duduk ahli syurga. Macam mana cara dia duduk? Bersandar kan? Menggambarkan apa? Relax, tak ada masalah, tak pening, tak serabut kan? Cara kita duduk di mana-mana menggambar kita memang bermasalah dan banyak hutang. Kan? Hatta duduk dalam kelas ni pun cara duduk ni, cara orang relax ke cara orang bermasalah ni? Bermasalah ni sebab apa? Tengok cara duduk kan? Tak ada relax bersandar kan? Apa masalah kita dalam kelas? Masalah tak faham Quran. Jadi kita nak fokus dan faham. Betul? Okey, cara mereka duduk bersandar. Kemudian ayat seterusnya. Kuat sikit. Muttaqi'ina fiha 'alal ara'iki. Tadi cara duduk, sekarang Allah nak cerita cuaca pula. Kadang-kadang cara duduk relax tapi cuaca panas. Mana orang tu berlakon lah tu. Macam pengarah kan, tengah-tengah panas relax je menyandar. Lepas tu tiba-tiba menjerit kan. Cuaca dia macam mana? La yarawna fiha syamsan wala. Cuaca dia tidak panas, tak ada matahari. Dan tidak juga zamharira, sejuk. Kita kadang-kadang rumah dah mewah kan. Tapi aircon sejuk sangat. Tak bahagia, betul? Ataupun aircon rusak.
Ada 5 ekor. Elektrik putus. Tak bahagia. Jadi cuaca dalam surga, Allah kata, ulama mengatakan, contoh. Macam kita lepas subuh. Lepas solat subuh, kita duduk di luar masjid. Tak perlu kipas, tak perlu aircon. Rasa macam mana? Nyaman je. Kan? Bila duduk di luar surau tu. Tapi bila masuk rumah, jadi rasa panas je. Kan? Ada macam tu kan? Okey. Cuaca yang ketiga. Lepas tu. Dihidangkan cawan-cawan. Bacalah. Kenapa tak nak baca? Ha? Tak baca ayat seterusnya. Semua cerita pasal nikmat dalam surga. Muttaqiina fi la yarawna fiha syamsa wala zamharira. Kemudian wadaniyatan alaihim zilaluha. Zilal ni teduhan-teduhan daniyah, dekat dengan ahli surga. Ada pokok, ada teduhan dekat. Kemudian wazullilat kutubuha. Kutubuha ni untuk memetik buah, Allah zullilat, permudahkan. Maknanya setiap ahli syurga ada kebun masing-masing, dan untuk petik buah daripada kebun tu zullilat, dipermudahkan. Maksud, macam mana maksud? Didekat dan dipermudahkan. Iaitu kalau dia duduk baring, buah tu akan datang. Dia tak perlu bangun, tak perlu petik, tak perlu koyak. Kan? Julai tu akan datang masuk. Katalah, dia duduk bilik yang ke-20 kan? Ada 20 lapis. Julai tu akan masuk. Bila kita dah petik makan, julai tu akan balik seperti asal. Ada tak kat dunia? Tak ada. Okey. Lepas tu? Wa yutafu, sama kan? Dan ditawaf kepadanya bi'aniyah, dengan bekas-bekas min fiddah. Yani min zahab. Ada ayat Allah kata daripada emas, ada ayat Allah kata daripada perak. Kemudian wa akwabin, piala pun daripada emas. Ayat ni lah. Tapi surah Al-Insan daripada perak. Tak, Allah kata kaca kan? Kaca tu pula min fiddah. Kaca yang transparent, tak ada. Ingat, botol plastik tak ada dalam syurga. Katalah kaca. Allah kata pelayan bawa minuman dalam gelas macam kaca, tapi dia emas. Kita kalau perak kan? Surah Insan perak. Kita kalau perak kat dunia, nampak tak isi kat dalam tu? Tak. Tapi luar biasa di syurga ialah perak tapi transparent. Boleh faham? Yang ni pinggan dan bekas. Pinggan tu untuk isi makanan. Akwab untuk minuman. Daripada apa? Emas. Allah tak sebut makanan apa. Dan sini pun Allah tak sebut minuman apa. Tapi Allah sebut apa? Bekas. Sebenarnya Allah nak beritahu sesuatu. Apa dia? Allah nak gambarkan makanan hebat tu. Nak tahu makanan hebat ataupun tak, tengok bekas. Kalau dia hidang pinggan plastik, makanan apa dia? Betul kan? Air bila dah mahal, gelasnya mahal. Makanan bila mahal, bekasnya mesti tak kalah makanan harga 500. Kecoh kan? Waira. Tapi pinggan plastik. Jadi bayangkan kalau bekas makanan dan minuman daripada emas, makanannya tak boleh dibayangkan. Hebat. Okey, lepas tu? Surah Insan dia sebut minuman. Kemudian yuskauna, diberi minum. Bahasa tu diberi minum, bukan minum. Beza tak? Dia minum dengan dia diberi minum. Apa beza? Iswak. Dia duduk relax je. Ada pelayan datang. Suap.
Buka mulut je. Diberi minum apa dah? Wa yasqauna bi fiha ka'san mizajuha. Bila sebut ka'san gelas, bila sebut, ulama mengatakan kalau sebut ka'san dalam Al-Quran bermakna gelas tu berisi dengan arak dan penuh. Sebut ka'san mesti arak. Minum dalam syurga ada berapa jenis? 4. Bila sebut ka'san mana arak? Kenapa arak? Sebab minuman paling lazat dalam syurga ialah arak. Dia ada arak, ada madu, ada susu dan ada air. Air yang diproses. Tapi yang paling lazat ialah, jadi diberi minum arak yang paling lazat, yang tak memabukkan dan tak memeningkan. Diberi minum. Lepas tu? Dan air tu pula, arak dah lazat, dicampur pula dengan zanjabil. Zanjabil apa makna? Halia. Bila Allah sebut nama tu supaya kita bayangkan, tapi adakah sama halia akhirat dengan halia dunia? Tak sama. Kita kadang-kadang teh dah sedap, tapi nak sedap lagi teh halia. Okey, lepas tu apa dia zanjabil? Ain, mata air yang dinamakan salsabila. Mana minuman arak dicampur dengan mata air yang dinamakan salsabila. Okey lagi? Sekarang Allah guna yatufu. Yatufu alaihim wildan. Wildan. Kemudian mukhalladun. Tengok. Yang ni Allah guna yatufu. Kenapa? Sebab Allah nak bagi tahu siapa yang berulang alik ni, iaitu berulang alik kepada ahli syurga wildan. Apa makna wildan? Remaja-remaja. Remaja-remaja. Ada pendapat mengatakan mereka juga umur sama dengan ahli syurga. Ahli syurga berapa umur? 33. Yang ni pun sama. Kemudian Allah tambah satu lagi perkataan mukhalladun. Apa makna mukhalladun? Apa maksud? Pelayan, remaja dan dikekalkan. Bila kekal, makna dia tak mati. Betul tak? Yang tak kekal ni, kalau yang tak kekal macam kat dunia. Dia tua, lepas tu mati. Itu tak kekal. Bila kekal, dia tak akan tua. Jadi, pelayan ni mukanya sentiasa muda, remaja, walaupun selepas 10,000 tahun dalam syurga. Okey, lepas tu? Allah nak beritahu rupa pelayan macam mana. Iza ra'aitahum. Bila kamu nampak je muka pelayan, hasibtahum. Kamu sangka mereka adalah seperti kallu'lu'. Seperti mutiara. Kallu'lu'. Kallu'lu' al-mansur. Al-mansur Mansur apa makna? Satu permata, yang kedua mansur. Permata yang siapa yang bila tengok mutiara tak tertarik? Rasa benci je, ada. Kalau kita tengok mutiara kita tertarik, begitulah kita tengok muka pelayan dalam syurga, cantik. Kemudian berapa ramai? Berapa ramai? Allah ni perkataan mansur mana? Bertaburan. Allah guna perkataan bertaburan tu, Allah nak bagi tahu apa dia? Satu, ramai. Yang kedua, cantik. Permata kan, kalau kita taburkan, cantik tak? Cantik. Ramai tu kenapa? Mana lebih baik? Pelayan ramai ke ataupun seorang dua orang je? Ramai, kenapa? Customer service. Sekejap nak minum arak kan, sekejap nak minum susu, sekejap nak apple kan. Jadi tak payah tunggu walaupun setengah saat. Zat datang. Percuma. Ada permit tak pelayan ni? Ada, tak payah renew permit dia. Okey, lepas tu
Habis tu wa idza ra'aita samma, bila kamu lihat di sana ahli syurga ni dah ada mangkuk pinggan daripada emas, daripada perak, minum pula arak, belayan dan sebagainya. Allah kata apa lagi? Bila ahli syurga tengok di sana, ada satu lagi yang macam satu kerajaan dan nikmat yang jauh lebih baik daripada yang dia sedang rasai. Boleh faham tak? Yang dia rasa dia terkejut dah. Ya Allah, luar biasa. Tiba-tiba tengok kat sana, ada jauh lagi lebih baik juga untuk dia. Macam kita lah. Bila kita masuk rumah banglo kan. Lepas tu tengok rumah yang lagi besar. Yang kita tengok lagi besar, hak kita ke hak orang? Surga tak? Bila kita masuk istana, hebat, luar biasa. Kita tengok satu lagi hebat. Hak siapa? Hak kita. Ustaz nak buat apa banyak-banyak? Satu pun dah okey. Itu otak kamu kat dunia. Otak kamu kat dunia, satu, kalau dua, tiga jadi penat, letih kan? Tapi kalau kat syurga, 10 pun okey. Okey. Lepas tu? Pakaian mereka pula daripada sutra. Lepas tu? Lepas tu? Allah kata apa? Wahulu, tengok bahasa. Hulu, mereka dipakaikan. Bukan mereka memakai, mereka dipakaikan dengan asawir, gelang-gelang daripada apa? Perak dan ada satu perkataan yang kita macam tertinggal tadi. Pelayan-pelayan bawa kaksan kan? Ada tak di hujung tu wa qaddaruha taqdira? Tertinggal ni. Ada tak? Ada kan? Ayat 16 kan? Ayat ni berkenaan dengan pelayan bawa kaca daripada perak. Lepas tu? Apa maksud ayat ni? Tengok, Allah nak bagi tahu ni. Allah nak bagi tahu orang yang beriman. Allah nak gembirakan orang beriman. Apa kegembiraan dalam ayat ni? Masa pelayan bawa air tu, qaddaruha, mereka mengukurnya, mentakdirkannya dengan ukuran yang tepat mengikut kehendak ahli syurga. Kalau ahli syurga nak 2 gelas, terus dia buat 2 gelas. Tak payah kita order, tak payah kita sebut. Secukup-cukupnya. Sebab apa? Kalau kat dunia, kadang-kadang kita minta segelas, kan? Sedap. Order satu lagi, lambat pula. Tak payahlah, cancel lah. Betul tak? Dalam syurga, pelayan akan bawa mengikut apa yang kita nak. 3 gelas, terus bawa 3 gelas. Kadang-kadang kita minta segelas kat dunia kan. Ingat dah tambah, tengok-tengok pahit. Yang tu pun tak habis. Yang syurga tak. Boleh faham? Okey. Lepas tu, sambung ayat tadi. Wasaqahum, kan? Wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Ini apa pula? Ini pasal minuman juga ni. Tadi mereka dilayan, diberi minum oleh pelayan kan. Tapi ayat ni wasaqahum rabbuhum. Rabbuhum apa? Tuhan mereka. Tuhan mereka, Tuhan ahli syurga, saqahum, memberi minum. Allah memberi minum. Apa yang Allah bagi minum? Syaraban, minuman yang, apa maksud? Minuman yang tahura. Sebab tu ada salafus salih, bila dia dengar ayat macam ni kan, kalau imam baca, ada orang tengok mulut dia bergerak. Bila orang tanya kenapa mulut kamu bergerak masa imam baca ayat macam ni, dia kata aku sedang bayangkan aku sedang minum. Itu tadabbur. Kita bila imam baca mulut bergerak tak? Tak, mulut tertutup, mata pun tak ada feeling. Okey. Wasaqahum rabbuhum syaraban
Apa makna tahura? Apa makna bersih? Ha? Water filter dah disuling. Tak, minuman dalam surga memang bersih. Tapi yang Allah nak bagi tu bukan minuman tu bersih. Sebab apa yang Allah nak sebut ni, Allah nak bagi tahu sangat-sangat berbeza dengan minuman di dunia. Bila kita minum, minuman yang kita minum jadi apa? Kat dunia, minuman yang kita minum, air kosong ke, teh tarik ke, jadi apa? Dia jadi najis. Tapi dalam surga, bila minum, tahura. Tahura. Dia tak jadi air kencing, dia tak jadi najis, dia tak jadi benda-benda kotor. Kenapa? Sebab tu, ada hadis sahih. Saya tulis hadis, ha? Okey, saya baca je lah. Ha? Sabda Nabi SAW, Inna alal jannah, sesungguhnya ahli syurga, ya'kuluna, mereka makan, fiha, wa yashrabuna, dan mereka sentiasa minum, wala yatfiluna, dan mereka tidak pernah meludah. Kita dalam satu hari berapa kali meludah? Dan bila meludah, kotor tak? Kotor. Dalam syurga tak ada ludah langsung. Wala yabuluna, dan mereka tak akan kencing selama-lamanya. Wala yataghawwatuna, dan mereka tidak akan buang air besar selama-lamanya. Wala yamtakhituna, dan mereka tidak berhingus. Semua ke berhingus ke bersin ke tak ada. Maka ada orang Yahudi. Yahudi ni dia nak cari benda untuk apa? Untuk menunjukkan Islam tu ada kelemahan, kekurangan. Jadi Yahudi bila dengar sabda Nabi tadi, dia tanya, habis kalau dah makan kan, makanan tu pergi ke mana? Kalau keluar sebagai najis tu kotor. Sedangkan surga ni tempat yang suci bersih. Mana boleh tempat suci ada najis, kan? Maka Nabi jawab, jusaan, satu dia akan keluar sebagai jusaan. Jusaan ni sendawa. Apa yang ahli syurga makan banyak mana, dia bukan keluar sebagai najis, tapi satu sendawa. Yang kedua dalam bentuk orkan, peluh. Dua bentuk, satu sendawa, satu peluh. Dan satu riwayat Nabi kata peluh tu pula baunya wangi. Ada ulama kata yang sendawa tu makanan, yang peluh tu minuman. Nikmat. Nikmat tak? Kita kadang-kadang bila nak makan tak jadi nak makan. Sebab apa? Malah pergi tandas. Tak ada nikmat. Betul tak? Kadang-kadang makan sikit dah tak boleh dah. Sakit perut. Kadang-kadang pergi ke tandas berulang menyeksakan. Dalam syurga tak ada. Tengok apa yang Allah nak bagi tahu kan. Allah yang nak sedia pada kita, tapi kita tak kisah. Yang kita cari apa dah? Yang penat, yang letih, yang sedih, yang sakit perut, yang buang air besar, yang masuk hospital. Okey, lepas tu? Masya Allah. Allah kata apa? Semua ni Allah bagi sebab apa? Apa sebab? Apa punca? Inna haza kana lakum jazaan wa kana sa'yukum mashkura. Okey. Nikmat-nikmat dalam syurga ni Allah bagi tahu apa? Inna haza, sesungguhnya semua ni adalah lakum, untuk kamu ahli syurga, sebagai apa? Jazaan, sebagai balasan. Makna bukan bagi free, mesti ada bayarannya. Dan wa kana sa'yukum, dan
adalah amalan kamu tu adalah masykura. Apa makna masykura? Amalan kamu masa kat dunia disyukuri oleh Allah. Maksud disyukuri ialah dibalas. Mana Allah kata kalau kamu nak nikmat dalam syurga, kena buat apa? Amalan. Jadi sebab kamu lawan nafsu yang tak nak beramal, kamu lawan nafsu, kamu sabar, kamu beramal. Maka sebab tu aku balas semua yang kamu nak kat dunia banyak tak dapat. Tapi bila masuk syurga, semua dapat. Okey? Lepas ayat ini Allah sebut apa? Inna nahnu nazzalna al-Quran Tanzila kan? Tiba-tiba Allah cerita apa? Sesungguhnya kami turun pada kamu Quran secara beransur-ansur. Cerita nikmat syurga, macam-macam nikmat, tiba-tiba cerita pasal Quran. Apa kaitannya? Apa kaitan? Kamu tak mungkin jadi ahli syurga melainkan jadikan Quran sebagai panduan. Yang akan bawa dan pimpin kamu ke syurga siapa? Quran. Okey. Kita sambung ayat kita. Wa fiha, dan fiha, dan dalamnya, ma tashtahi, apa yang tashtahi, diinginkan oleh al-anfus, jiwa-jiwa. Wa talazzu, dan talazzu ni mana daripada lazzah, laziz, menyenangkan, melazatkan, dan mengenakkan. Ayun, mata-mata. Okey, apa nikmat seterusnya? Di servis yang berterusan dan tak perlu order 24 jam. Kemudian bekas makanan daripada emas, bekas minuman daripada emas. Pelayan pula mukanya sentiasa muda, remaja. Sekarang apa yang Allah nak beritahu? Dalam surga, apa saja yang diinginkan oleh nafsu. Allah sebut ni benda yang tak ada kat dunia. Kat dunia, banyak benda tak kita teringin. Katalah kita teringin 100. Yang kita dapat berapa? 10. Itu pun nasib baik kan? Tengok rumah besar teringin. Bila dapat? Mungkin lepas 10 tahun. Itu pun duduk sekejap, mati. Tengok kereta besar teringin. Bila dapat? Mungkin selepas 20 tahun. Tengok makanan sedap kan? Kadang-kadang nak, tapi duit tak ada masa tu. Kadang-kadang duit ada, makanan tak ada. Kadang-kadang duit ada, makanan ada, selera pula tak ada. Betul tak? Kadang-kadang makanan ada, duit ada, selera ada penyakit pula. Tak boleh makan. Makan je muntah. Betul tak? Jadi semua yang tu tak ada kat syurga. Yang ada apa dah? Apa saja kamu teringin, terlintas je, dapat. Ada dalam satu hadis, ada seorang lelaki berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, uhibbul khayla." Wahai Rasulullah, aku suka kuda. Nabi kata, kan kamu dah ada di tempat yang kamu, semua kamu nak dapat. Yalah betul, tapi aku suka kuda. Maka Allah pun jadikan kuda, seekor kuda untuknya. Dengan kuda dia buat apa? Dia terbang semua tempat di syurga. Terbang, bukan berjalan. Mana tinggi masa tu dapat, bukan berlari, tapi terbang. Mana-mana syurga dia boleh pergi. Ada seorang lelaki dia kata, "Ya Rasulullah, aku suka bercucuk tanam." Bercucuk tanam apa? Kamu nak buah semua ada. Tak, hobi aku bercucuk tanam. Maka diberi benih pada dia, dia pun tanam.
Masa dia tanam, terus keluar pokok dan terus keluar buah, masa tu dia makan. Tu. Ma tashtahi al-anfus. Sebab itulah orang yang kejar dunia, orang yang memang ada masalah. Ada masalah. Masalah apa? Masalah apa? Masalah keyakinan pada akhirat. Ya Allah nak bagi tu beribu kali ganda dengan yang dia habiskan masa kerja kat dunia. Tapi dia lepas dapat, tak lama seronok kan? Sekejap. Sampai umur 60, 70, semua anak kahwin semua keluar. Lepas tu dia duduk dengan bini dia dalam rumah banglo besar. Lepas tu nak pergi duduk mana pula? Rumah kecil kan, pindahkan. Lepas tu last sekali, kubur. Tak ke mana. Betul? Lepas tu saya nasihatkan, jangan buat rumah besar, nanti menyesal. Sekarang seronok kan? Saya pun dah ada pengalaman jiran-jiran saya, yang duduk sebaris dengan saya, ada seorang dah keluar dah. Pergi duduk rumah lagi kecil. Kenapa? Sebab dia tinggal berdua. Tinggal berdua, sunyi, lepas tu, nak kemah rumah tak larat kan? Sebab dah tua. Nak cari bibit pun tak nak duduk dengan orang tua. Jadi, kalau nak rumah besar, tunggu. Sabar. Di mana? Dan, Allah sebut satu lagi nikmat. Mata, bila mata tengok, melazatkan. Maksud apa tu? Nikmat apa tu? Allah nak beritahu, kat dunia, di akhirat besok, kalau kita tengok apa-apa, tengok je. Dah seronok. Kalau makan, tak sama kat dunia. Dunia kadang-kadang kita tengok gambar kat seronok je. Bila order, Masih. ya Allah, kenapa tak sama dengan gambar? Gambar menipu. Betul tak? Lepas tu tengok bil, lagi sakit hati. Kan? Order 2 ekor, dia bagi 6 ekor. Okey. Dan yang paling lazat mata apa dia? Mata yang paling lazat dalam syurga bila? Bila? Bila dapat melihat wajah Allah. Tidak ada nikmat paling besar melainkan bila mata kita dapat lihat wajah Allah. Okey? Lepas tu, wa antum, nikmat seterusnya, wa antum, dan kamu dalamnya khalidun, kekal. Dalam perkataan khalidun ada tak nikmat? Apa nikmatnya? Dia kadang-kadang kita duduk rumah besar, mewah, makanan pun seronok kan? Tapi bila dia beritahu, kamu akan tinggal di sini 3 tahun je. Jadi bahagia tak? Tak. Kita menghitung hari. Untuk apa? Untuk keluar. Betul tak? Sama juga kita pergi melancong seronok. Lepas tu bila tengok-tengok, besok kena balik dah. Hilang tak seronok? Jadi Allah nak beritahu, kamu seronok dalam syurga. Nikmat macam-macam. Tapi seronok ni akan kekal abadi. Kamu tak akan keluar. Khaliduna fiha abada. Okey? Kemudian watilka, dan demikian itulah jannah, syurga. Itulah syurga yang aku nak bagi pada kamu. Yang Nabi kata apa? Mala ainun, Allah sebut dalam hadis kursi. Syurga yang aku nak bagi pada kamu ialah yang tak pernah mata melihat. Yang kedua, tak pernah didengar oleh telinga. Yang ketiga, kenapa hadis ni susunan macam ni? Satu, mata. Mata tak lihat. Yang kedua, telinga tak dengar. Telinga tak pernah dengar. Yang ketiga, akal tak fikir. Kenapa 3 benda? Dan kenapa ikut susunan? Dulu mata, lepas tu telinga, lepas tu akal. Dia antara mata dengan telinga, yang mana lebih luas? Mata dengan telinga?
Mata ke telinga? Telinga lebih luas. Mata kita boleh tengok mana? Depan kita lah. Belakang boleh tengok. Tak boleh kanan? Tak boleh kiri? Tapi telinga boleh dengar? Lagi jauh dan satu keliling. Jadi pertama Allah nak berkata surga ni yang kamu nampak kat dunia tu semua tak ada. Semua yang nampak tak ada dalam surga. Semua yang ada dalam surga kamu tak pernah nampak kat dunia. Lepas tu yang kedua dengar. Lagi luas daerahnya. Pun dalam surga tak ada satu pun yang kamu pernah dengar. Kemudian akal. Akal lagi luas khayalannya. Betul tak? Kadang-kadang kita berkhayal apa dia? Pernah tak kita berkhayal bangunan kat dunia 1000 tingkat? Pernah tak? Tak pernah kan? Paling tinggi berapa sekarang? Paling tinggi? 101. Kat mana tu? Taipei. Oh, Taipei. Dan mungkin manusia boleh buat lagi sampai 200 tingkat kan? Tapi dalam syurga berapa tingkat? Berapa tingkat? Siapa tahu? Ada satu hadis Nabi kata tingkat dalam syurga 100 tingkat. Tetapi jarak antara satu tingkat ke tingkat yang lain, jarak perjalanan 100 tahun. Kalau kita berjalan 100 tahun, berapa jauh boleh pergi? Tak pernah pun, sebab umur kita pun tak sampai 100. Betul tak? Kalau berjalan 100 tahun, tak tahulah berapa luas. Jadi Nabi kata jarak satu tingkat dengan tingkat yang lain, jarak perjalanan 100 tahun. Dan satu hadis Nabi kata, syurga Abu Bakar dan Umar, sebagaimana kamu duduk kat bawah, kamu nampak ufuk, bintang-bintang di langit. Itu jarak antara syurga bawah dengan syurga atas. Dan ada satu hadis Nabi kata, dikatakan kepada ahli syurga yang menghafal Al-Quran, yang memahami dan yang beramal. Apa dia kata padanya? Baca satu ayat, yang kamu hafal, yang kamu faham, yang kamu amal, naik satu tingkat. Sampailah ayat terakhir yang dia hafal, yang dia amal, itulah tingkat terakhir syurganya. Jadi berapa tingkat? 6,000 lebih. Boleh tak kita fikir bangunan tingginya 6,000 tingkat? Boleh? Tak boleh fikir, itulah syurga. Rumah, ada tak di dunia rumah yang bawah rumah ada sungai? Ada? Tak ada kan? Yang ada rumah sungai tepi rumah kan? Itu rumah atas sungai lain, rumah atas sungai tu lain. Tak, dia buat rumah tapi ada sungai kat bawah. Bukan buat rumah atas sungai yang ada tu. Betul kan? Ada ke tak ada? Tak ada. Lepas tu, kalau ada pun sungai kat dunia, sungai apa? Sungai teh susu kan? Tapi sungai dalam surga, di bawah istana tu ada berapa sungai? 4 sungai. Boleh tak kita fikir? Inilah. Ya Allah nak sediakan. Okey, lepas tu Allah kata itulah surga yang allati uristumuha, yang kamu diwariskannya. Okey, apa maksud diwariskan? Kenapa Allah guna perkataan waris? Kenapa Allah guna perkataan surga yang kamu diwariskan? Allah boleh guna perkataan lain, itulah surga yang kamu dibenarkan masuk. Tak, diwariskan. Apa dia? Satu pendapat ulama iaitu bila waris tu maknanya akan jadi hak kita. Satu. Yang kedua, kata ulama, diwariskan Allah nak bagi tahu itulah surga yang kamu dapat tanpa penat dan lelah. Bila kita dapat harta warisan kita, penat tak? Tak. Betul tak? Kalau nak ukur dengan amalan kita kat dunia, dengan balasan di akhirat, seolah dunia ni kita tak buat apa-apa. Betul tak?
Bahkan ada orang yang baru beriman, lepas tu pergi berperang, mati syahid, masuk syurga. Dia tak pernah solat satu rakaat pun, masuk syurga. Jadi seolah dia dapat syurga tu melalui apa dah? Pewarisan. Tak ada penat, tak ada apa. Okey, pendapat ketiga, ada satu hadis sahih Nabi kata, tidak ada seorang pun daripada kalangan kamu melainkan ada dua tempat. Tidak ada seorang pada kamu melainkan setiap orang ada dua tempat. Satu tempat di syurga, satu tempat di neraka. Jadi kalau orang tu masuk syurga, maka tempatnya di neraka diwarisi oleh ahli neraka. Kalau dia masuk syurga, kalau dia masuk neraka, tempatnya di syurga diwarisi oleh orang beriman. Boleh faham? Kenapa tak faham? Bukan orang yang ada yang pewaris neraka tu dah ada tempat. So, dia ada Okey. tempat. Dia ada satu tempat di syurga, ada satu tempat di neraka. Kalau dia beriman, dia masuk syurga, dia dapat syurga dia. Dia dapat satu lagi. Syurga siapa? Syurga orang yang masuk neraka. Boleh faham? Itu pendapat ketiga. Jadi Allah sengaja menggunakan perkataan apa? Waris. Sebagaimana kita menunggu-nunggu untuk dapat harta peninggalan bapa kita kan, betul tak? Ada setengah yang jahat, dia berdoa, bila bapa aku nak mati? Makna begitu teruja nak dapat harta yang tanpa penat. Tapi bila Allah tawarkan syurga yang jauh lebih hebat, tak ramai yang teruja. Okey? Kemudian, macam mana nak dapat warisan syurga daripada Allah? Bima disebabkan apa yang kamu ta'malun, amalkan ataupun kerjakan. Jadi asal nak masuk syurga mesti ada amalan. Jadi masuk syurga dengan sebab amalan, bukan dengan sebab ilmu. Sebab tu orang tu banyak mana ilmu sekalipun, kalau tak ada amalan, masuk neraka. Bahkan kalau amalan dia banyak, ilmu banyak, amalan banyak, tapi kalau tak ikhlas pun masuk neraka. Siapa yang paling awal dihumban ke dalam neraka? Ha? Ustaz. Ustaz. Oh. Patutlah tak nak jadi ustaz. Ha? 3 golongan yang paling awal, ya. Siapa nak? Ha? Orang yang mati dalam peperangan. Ada amalan tak? Tak adalah amalan. Amalan dia lagi hebat, iaitu korbankan nyawa tapi bukan kerana Allah. Masuk neraka. Yang kedua, dia duk mengajar Quran, duk mengajar ilmu. Dia ada amalan. Amalan dia apa dah? Menyebarkan ilmu, berdakwah. Tapi masuk neraka sebab tak ikhlas. Dia sebarkan ilmu bukan kerana Allah, tapi nak glamour dan dunia. Dan memang dia dapat. Kan? Yang ketiga, sedekah. Ada tak amalan? Ada, tapi masuk neraka. Jadi bukan semua yang berilmu tak ada jaminan masuk surga. Yang beramal apa? Belum pasti. Kalau tak, ikhlas. Okey. Tapi yang paling beruntung siapa? Orang yang paling beruntung. Yang kita minta dalam surah Fatihah. Iaitu siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu orang yang berilmu dan beramal. Lepas tu jangan berbangga dengan ilmu banyak. Sebab kamu akan masuk surga dengan amalan. Okey. Okey, bukan ada satu hadis Nabi kata tidak ada seorang pun yang akan masuk surga dengan amalannya. Hadis sahih. Betul kan? Walaupun Rasulullah. Ha? Walaupun Rasulullah. Sahabat tanya, walaupun engkau ya Rasulullah? Ya. Amalan Nabi paling-paling hebat, betul kan? Semua Nabi beramal kerana Allah. Jihadnya, dakwahnya, salat malam.
maka Nabi kata amalan aku pun tak boleh menyebabkan aku masuk syurga. Habis? Bercanggah tak dengan ayat Quran ni? Kamu dapat syurga dengan sebab amalan. Bercanggah tak? Tak. Okey. Macam mana tu? Nak selarikan supaya tak nampak bercanggah. Rahmat. Nabi kata masuk syurga dengan rahmat Allah kan? Allah kata masuk syurga dengan amalan. Satu, seseorang itu tak akan beramal melainkan setelah dapat rahmat Allah. Faham? Faham? Tak ada siapa yang boleh beramal melainkan dapat rahmat dan taufik daripada Allah. Yang kedua, maksud dia ialah amalan kamu tak boleh membayar harga surga yang kekal abadi. Macam kita bekerja kat dunia kan, kerja sebulan dapat gaji berapa? 3,000. Sebulan lah, gaji sebulan kan. Ada tak kerja sebulan dapat gaji 30 tahun? Tak ada. Jadi kalau ikut amalan kita ni umur berapa sekarang? Dari 50 kan? Okey. Umur 50, kalau tapis-tapis lah, amalan yang betul-betul sunnah, yang betul-betul khusyuk, yang agak-agak Allah terima lah. Berapa tahun ada? 2 tahun. 2 tahun. Nak masuk syurga berapa lama? Layak tak? Tak layak. Itu maksud hadis tu. Dengan amalan kamu sedikit pun tak melayakkan kamu masuk syurga. Habis kenapa? Macam mana kamu boleh masuk syurga? Dengan rahmat Allah. Macam mana Allah bagi rahmat? Melalui amalan kamu. Ada satu analogi. Ada seorang tukar kebun. Gaji dia 500. Dengan gaji 500, mampu tak dia beli banglo? Tak mampu. Tapi sebab dia rajin, dia istiqamah, dia buat lebih daripada tuan dia suruh, maka satu hari tuan dia panggil. Pakcik, datang sini. Okey. Saya nak bagi awak satu banglo. Kenapa? Saya tak mampu beli. Sebab gaji saya 500. Tak. Saya bagi banglo ni sebab rahmat saya kepada kamu yang rajin bekerja. Boleh faham? Macam itulah. Allah kata aku nak bagi syurga pada kamu. Bukan berdasarkan amalan kamu. Tapi sebab rahmat aku, kerana kamu dah bersungguh-sungguh beramal, walaupun sedikit, tapi sebab rahmat aku, kamu masuk. Boleh faham? Maka sebab itu kita jangan mengharap amalan untuk masuk syurga. Tapi haraplah rahmat Allah. Innamal a'malu bukan. Innamal a'malu bil khawatim. Hadis tu je dia dah hafal lah. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan yang dikira ialah bil khawatim. Khawatim jamak kepada khatimah. Apa makna khatimah? Penutup, penghujung. Jadi kalau masa kita mati, dapat rahmat Allah, dapat mengucap kalimah syahadat, walaupun baru 3 hari bertaubat, masuk syurga. Tapi kalau dia beramal 50 tahun, masa tua, Allah bagi sakit, dia tak reda, Allah tarik rahmat, masa tu mati, masuk neraka. Okey. Jadi ada setengah orang Melayu dia kata saya belum bersedia mati. Sebab apa? Amalan tak cukup. Betul ke salah? Salah. Sebab masuk syurga bukan sebab cukup amalan. Macam mana kamu nak tahu amalan dah cukup ataupun belum cukup? Macam apa ukurannya? Tak. Betul yang saya sebut tadi, ada hadis. Ada sahabat Nabi yang tak pernah solat pun, tapi masuk syurga. Satu solat, satu rakaat pun tak pernah. Sebab apa? Bila dia mengucap 2 kalimah syahadat, dia pergi berjihad dalam peperangan Uhud, mati, masuk syurga. Sebab di hujung kematiannya dalam keadaan beriman. Yang ditukar sikit. Takut mati sebab tak habis settle hutang. Takut mati sebab tak settle hutang. Belum settle. Belum settle. Ada jaminan tak? Ajal kita akan datang setelah hutang dah settle. Ada jaminan. Lepas tu nak buat apa?
Kan ada satu doa Nabi ajar kita, minta apa? Supaya Allah bantu kita selesaikan hutang kan. Kadang-kadang kita mati tapi ada orang tolong bayar. Ada tak seorang sahabat, bila dia mati, Nabi tanya, bila Nabi nak solat, Nabi tanya, sahabat yang mati ni ada hutang tak? Kawan begitu ada. Nabi pun tak solat. Jadi Qatadah, tak silap saya, Qatadah kata apa pada Rasulullah? Ya Rasulullah, saya settlekan. Nabi pun salat. Lepas tu besok Nabi tanya Qatadah, dah bayar ke belum? Belum. Hari kedua dia tanya, dah bayar ke belum? Belum. Hari ketiga baru dibayar. Selesai masalah. Betul tak? Jadi kadang-kadang kita ada hutang mati, tapi sebab kita orang beriman, Allah akan buka jalan dan ada yang tolong settlekan. Tapi jangan pula mengharapkan orang settle je. Kenapa tak bayar? Harap-harap ada orang settle lah. Tengok seorang pun tak tolong settle kan. Okey, lakum. Nikmat seterusnya, lakum bagi kamu. Fiha, padanya. Fakihah, buah-buahan. Bila sebut buah dah seronok kan? Lagi seronok apa dah? Katsirah. Yang banyak. Minha, darinya. Ta'kulun, kamu sentiasa makan. Kenapa Allah sebut buah pula? Yang atas ni Allah sebut apa ni? Pinggan dengan gelas. Apa maksud? Makanan dan minuman. Lepas makan dan minum, kita nak makan apa? Buah. Ni dia panggil apa ni? Apa dah? Dessert. Dia bila sebut dessert macam tak ada nilai lah. Ya? Ni surga ni. Surga tak perlu dessert. Okey. Buah-buahan Allah sebut tak buah apa? Makanan Allah sebut tak? Tak. Kenapa Allah tak sebut? Kenapa Allah tak sebut? Kalau Allah sebut 2-3 jenis, kita kata apa? Ya Allah, 3 jenis je. Betul tak? Kalau Allah kata buah durian, musangkin, kita kata apa? Takkan makan durian je. Tapi ada satu ayat yang menunjukkan apa? Ni. Apa saja yang kamu ingin, dapat. Makanan apa, minuman apa, buah-buahan apa. Okey? Dan di surga, buah-buah tu bermusim tak? Ada musim tengok-tengok durian dah habis. Tak ada. Cuba buka surah Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah ayat 7. Ayat 17. 17. Okey, cuba baca. Okey, saya cuba cari. Allah sebut tentang nikmat buah-buahan dalam surga. Dalam surah Al-Waqi'ah. Selepas ayat 17. Satu. Wa fakihatin, nikmat buah. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Apa makna dia? Buah-buahan dari apa yang mereka pilih. Yatakhayyar, pilih. Mereka nak pilih buah apa saja, ada. Yang atas ingin, yang bawah pilih. Okey. Ada lagi. Wafakihatin kasirah. Ada kat sini dah. Buah-buah yang banyak, melimpah. Ada satu lagi. Sifat seterusnya, la maqtu'atin wala mamnu'ah. Allah sengaja sebut supaya kita rasa nikmat. Apa nikmatnya? Bila buah sedap kat dunia, tiba-tiba terputus. Hilang sedap, betul tak? Kita masa
Masa durian banyak, kita tak ada duit. Masa dapat gaji, musim durian habis. Sakit hati tak? Sakit hati. Jadi masalah tu ada tak dalam syurga? La maqtu'ah. Tidak. Buah-buahan di syurga tak pernah terputus. Satu lagi kat dunia, kadang-kadang musim buah-buahan, tapi kita tak boleh nak beli sebab kadang-kadang duit tak ada. Kadang-kadang duit ada, buah pun musim dia, tapi buah tak elok. Kadang-kadang semua ada, tapi kita tak boleh nak makan sebab sakit. Jadi apa saja yang menghalang untuk kita makan, tidak ada. Ini mamnu'ah. Tidak pernah terputus dan tidak pernah terhalang. Okey. Jadi dia dalam surga buat apa? Relax apa? Makan lah. Berapa jam kita makan? Ha? Kenapa tak berhenti? Satu, kita makan bukan sebab lapar. Kalau kita makan sebab lapar, pasti kita berhenti. Bila? Bila kenyang. Dalam surga, kita makan bukan sebab lapar dan kita berhenti bukan sebab kenyang. Tidak ada lapar, tidak ada kenyang. Mana kita tak akan berhentilah. Dan tak akan buang. Betul? Jadi kita makan je. Habis makan untuk apa? Nikmat. Nikmat. Okey? Sebab itulah ahli syurga tak nak pindah. Tak nak pindah. Tengok berlawanan dengan sifat manusia di dunia. Manusia di dunia suka tak berpindah. Sebab apa? Sebab kat dunia manusia mudah jemu, boring. Kalau tengok tempat yang sama, makanan yang sama, betul tak? Pernah tak kita makan tom yum 3 hari turut-turut? Ha? Pernah? Mana isteri tak pandai masak lah tu kecuali tom yum. Ha? Kita cepat boring kan? Kadang-kadang kita duduk satu tempat, ya Allah, 10 tahun kat situ. Rasa boring je. Kita pun beli rumah lain, pindah. Ada student saya di Bukit Jelutong, ada 2-3 orang, dia pindah 2-3 tempat. Semua di Bukit Jelutong. Betul? Kenapa? Boring. Mula-mula kecil, tak ada kolam renang. Lepas tu beli satu, ada kolam renang. Tak puas hati, pindah satu lagi. Itulah manusia kat dunia. Sama juga kita pergi tempat lain kan. Kalau pergi Turki, nak pergi lagi tak kali kedua? Tak, tempat sama, kita tak akan pergi. Betul tak? Sebab manusia tengok benda sama, tempat yang sama, makanan yang sama, boring. Tapi benda tu tidak ada di syurga. Kenapa? Kalau duduk satu tempat, dia tak nak pindah. Ada tak dalil? Allah kata ahli syurga tak nak pindah. Dia dah duduk kat situ selama-lamanya. Satu, dalilnya apa? Yang kedua, kenapa tak nak pindah? Ha? Sebab apa? Siapa suruh pindah kat neraka? Tak. Sebab nikmat kita dalam syurga, tempat kita sentiasa berubah. Makanannya, rupanya, bentuk rumah. Suami kita pun mukanya semakin handsome. Keluar pagi, balik petang, semakin cantik. Kat dunia, keluar pagi, cantik, wangi, balik petang. Abang, pergi mandi dulu. Kan? Kena halau. Kalau pergi ke pasar, hari Jumaat balik, semakin handsome. Jadi rumah kita dalam surga. Semoga kita ahli surga. Setiap hari berubah. Posisinya, keadaannya, rupanya, catnya. Jadi akhirnya bila sentiasa berubah, kita tak akan berpindah. Okey? Ayat apa yang Allah beritahu ahli surga tak nak pindah? Siapa dapat jawab ni, saya bagi hadiah. Iaitu cuti seminggu. Minggu depan cuti ya? Minggu depan cuti ya? Kan? Minggu depan saya rasanya ke Sabah ke? 13 hari bulan.
Tak apa, walaupun saya cuti, Quran ada. Saya tak bawa Quran bersama. Okey, apa dalilnya? Oh, sempat Google lah. Surah apa? Surah Al-Kahfi. Kita baca betul tak tiap-tiap minggu? Sekarang hampir setiap minggu kan? Tapi kadang-kadang kita tak perasan apa yang Allah nak beritahu. Sebab target dia apa dia? Baca dan nak pahala. Jadi tak rasa terhibur. Kadang-kadang satu bebankan. Tengok, ya Allah, nasib baik sekali seminggu. Kalau setiap hari memang tak akan baca lah. Okey, ayat berapa? 108. Ambil daripada 107. Boleh cuti tadi? Boleh cuti dan ajak kawan-kawan semua cuti. Ayat 107 apa dah? Innal ladzina amanu salihat kanat lahum jannatul firdaus nuzula. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Hujung surah Al-Kahfi. Cuba tengok maksud. Innal lazina, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Apa tanda dia beriman? Beramal soleh. Maka Allah kata bagi mereka ni lahum jannatul firdaus. Bagi mereka dapat surga. Surga firdaus ni surga apa? Tertinggi. Jadi orang macam kita layak tak nak dapat surga firdaus? Layak ke tak? Apa dalil? Inilah syarat nak dapat surga firdaus mesti beriman dan Allah tak kata surga firdaus untuk khas untuk sahabat je, tak ada. Beriman, beramal soleh. Jadi kita layak tak? Layak. Tapi ada orang kata lastu firdausi ahla. Aku tak layak masuk surga firdaus. Tetapi api neraka pun aku tak sanggup menahannya. Jadi kamu mau berada di mana? Siapa dia yang kisahnya Allah sebut dalam Quran? Dia syirik kufur sepanjang hidup. Tapi last minute dia beriman. Dan bila dia beriman, last minute dia minta surga paling tinggi sekali. Siapa? Asyah isteri Fir'aun. Sepanjang hidup kufur, syirik. Last minute dia beriman, belum ada amalan. Tapi bila dia minta surga apa? Surga paling tinggi. Kenapa kita rasa tak layak nak masukkan? Dan Nabi pesan apa dia? Iza sa'altumullah fas'alu al-firdausal a'la. Bila kamu meminta kepada Allah, minta surga, Nabi suruh minta. Apa hal pula tak layak? Sebenarnya kita memang semua tak layak, tapi kita masuk surga dengan apa tadi? Dengan rahmat Allah. Kalau minta surga paling tinggi kan, kalau tak dapat lah, kata tak dapat, paling-paling kurang? Bawah sikit. Ini minta surga paling bawah, kalau tak dapat? Ya Allah, bagilah aku surga paling rendah pun okey dah. Tengok-tengok tak dapat, duduk kat mana? Cita-cita kena tinggi lah. Tak dapat tinggi, bawah sikit. Okey? Apa doa Asyah? Tak clear. Kuat sikit. Rabbi bnili. Boleh baca doa ni ya? Rabbi bnili. Rabbi bnili indaka baitan fil jannah. Kan? Coba terjemah. Rabbi, wahai Tuanku. Ibni bukan anak. Binalah, fi'il amar. Binalah li. Di, tak untukku. Binalah untukku indaka. Di sisi engkau. Baitan fil jannah.
Jadi mana perkataan yang menunjukkan Asia minta syurga tertinggi? Ni, indaka. Di sisi Allah mesti tertinggi lah. Betul kan? Dia tak baca pula, ya Allah, aku rasa macam tak layak sebab baru je beriman. Okey, kita habiskan ayat ini. Khalidina fiha, mereka kekal dalamnya. Kemudian last Allah kata apa? La yabghuna. Mereka tak nak anha daripada surga Firdaus hiwala. Pindah. Mereka tak nak pindah. Sebab suasana dalam surga sentiasa berubah. Orangnya, rumahnya, makanannya. Okey? Patutlah kadang-kadang rumah kita kan. Kadang-kadang kita tengok tu lepas 5 tahun boring kan. Kita pun ubah bunga kan. Ubah sofa. Benda sama je kan. Kedai-kedai kita pun sama juga kan. Lepas tu lepas 5 tahun tukar pula kan. Dalam surga tak payah. Okey? Habis. Ya. Tak, dia baru beriman. Dia baru beriman kemudian terbongkar. Sama juga tukang sihir Firaun kan? Tukang sihir Firaun baru beriman. Sama juga yang bunuh 100 orang kan? Dia beriman last minute tak sebab beramal pun. Jadi jangan fokus pada banyak amalan, tapi fokus pada hujung kehidupan. Macam mana kita nak pastikan hujung kehidupan kita yang kita tak tahu pun mati bila, tapi mati dalam iman. Macam mana cara dia? Istiqamah lah. Jangan sekejap rajin, sekejap malas. Takut-takut malaikat maut datang masa malas. Okey. Ada soalan lagi? Tak ada. Kalau tak ada, kita baca sikit hadis. Mana pembaca hadis ada? Oh, tak ada. Oh, okey dah. Ini okey kan? Menolong. Siapa baca? Siapa baca? Tak ada siapa baca? Ada buku? Ada? 55 kan? Hasan bin Ali Abu Talib. Sila. Abu Sabit nama sebenarnya Sahal bin Hunayf yang menyertai perang Badar melaporkan Nabi Muhammad SAW Sallallahu alaihi wasallam. sesiapa yang berdoa meminta Allah matikan dia dalam keadaan syahid dan dia meminta itu dengan sebenar-benar permintaan, Allah menempatkan orang itu pada darjat orang yang mati syahid walaupun dia mati di tempat tidurnya. Okey, hadis yang ke-57.
Dalam bab apa? As-sidqu. Kebenaran. Membenarkan. Ataupun bercakap benar. Daripada Abi Sabit dan ada mengatakan daripada Abi Sa'id. Ada pendapat mengatakan daripada Abi Al-Walid. Namanya Sahal bin Hunayf. Dan dia antara orang yang terlibat dalam peperangan Badar radhiyallahu anhu. Katanya sesungguhnya Nabi SAW bersabda, man sa'alallah, siapa yang meminta kepada Allah asy-syahadah. Minta syahadah ni maksud minta mati syahid. Tapi dia minta sungguh-sungguh bisidqin, dengan benar-benar, bukan main-main. Maka apa kebaikannya? Ballaghahullahu manazilash syuhada. Allah akan sampaikannya tahap mati syahid walaupun dia mati di atas katil. Faham? Walaupun dia mati di atas katil, tapi pahalanya sama seperti mati dalam medan peperangan. Apa kelebihannya? Bukan doa saja. Dia doa dengan betul-betul benar dan ikhlas. Bukan kata, aku ni nak mati syahid lah, tapi hati penakut. Apa buktinya? Kalau betul-betul berlaku, dia memang ke depan. Ini kelebihan apa ni? As-sidqu. As-sidqu ni kita dah banyak belajarkan. Ada dua. As-sidqu ada dua. Satu, siapa ingat? Satu, as-sidqu ma'allah. Benar dengan Allah. Yang kedua, as-sidqu ma'al makhluk. Benar dengan Allah ialah apa yang kita cakap. Mulut kita beriman dengan Allah, amalannya sama dengan kita cakap. Contohlah, mulut kita kata apa? Cinta Allah. Tapi bila dengan azan buat tak tahu. Itu pembohong, pendusta. Solatku, ibadatku, hidupku, matiku, semua kerana Allah. Tapi sebahagian besar hidupnya buat kerana nafsu. Dia pendusta. Pendusta dengan siapa? Dengan Allah. Kadang-kadang dalam solat kan, mulut dia cakap apa? Allahu Akbar. Tapi masa dia cakap Allahu Akbar, apa dalam kepalanya? Dia ingat benda lain. Dia bukan bercakap benar. Sebab tu saya nak ulang, amat salah. Sesiapa yang sebut Allahu Akbar, tapi dalam kepalanya tak sama dengan makna Allahu Akbar. Dia tak bercakap benar. Biasa orang kita bila sebut Allahu Akbar, dalam kepalanya apa? Tak. Apa makna Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Tapi masa dia sebut Allahu Akbar, dia tak bayangkan Allah Maha Besar. Dia tak rasa kehebatan Allah. Tapi dalam kepala dia, saja aku solat Zuhur 4 rakaat menjadi makmum tunai kerana betul tak? Dia tak bercakap benar dengan Allah. Sebab itulah kenapa dia pilih perkataan Allahu Akbar masa takbir. Kenapa tak pilih perkataan Subhanallah? Kenapa tak pilih La ilaha illallah? Kenapa tak pilih Alhamdulillah? Kenapa Allahu Akbar? Yalah, kenapa? Sebab Allah nak kita bila nak sembah dia betul-betul rasa kebesaran Allah melalui perkataan Allahu Akbar, dan masa tu jangan ingat apa-apa pun, sebab yang selain pada Allah semuanya kecil. Tiba-tiba dia bayang makna lain. Mana dia tak bercakap benar dengan Allah. Sebab itulah setiap perkataan yang kita baca dalam solat, kita kena hayati maksud dia. Ada makna yang tersendiri. Okey. Bolehkah? Itu bercakap benar dengan Allah. Yang kedua, bercakap benar dengan manusia. Kadang-kadang macam-macam kita berjanji dengan orang kan. Dengan anak, dengan isteri, dengan suami, dengan pekerja kita. Tiba-tiba kita tak tunaikan. Kita berdusta. Berdusta. Dan kita tahu berdusta adalah dosa kecil ke dosa besar? Dosa besar. Jadi hebatnya bercakap benar ni sampai tak apa. Kalau dia betul-betul minta kepada Allah untuk mati syahid, benar-benar ikhlas, pahala dia sama seperti mati syahid walaupun mati atas katil.
Tapi bukan senang kan? Bukan senang bercita-cita nak mati syahid. Okey. Nanti dulu. Kenapa? Apa kelebihan mati syahid ni? Tak mati. Ha? Lagi? Masuk syurga tanpa hisab lagi? Terbang-terbang dekat arsh. Oh, boleh terbang ke? Ha? Ada dalil. Ada dalil ke? Siapa cakap boleh terbang? Ada dalil? Ada dalil? Oh, jadi burung? Tak. Dia yang kita minta setiap hari dalam Fatihah, ihdinas siratal mustaqim kan? Sebenarnya kita minta apa tu? Tunjuklah kami jalan yang lurus. Jalan siapa? Jalan orang yang Engkau bagi nikmat pada mereka. Siapa mereka tu? Ya Allah bagi nikmat. 4 kan? 1 para nabi. Yang kedua Siddiqin. Yang ketiga ni syuhada ni. Yang ketiga. Yang keempat solihin. Kita nak sampai tahap para nabi mustahil. Nak sampai tahap Siddiqin pun susah kan? Sebab orang yang boleh sampai tahap Siddiqin kalau lelaki macam siapa? Kalau perempuan macam macam Maryam. Jadi mungkin tak kita sampai tahap yang ketiga iaitu syuhada? Mungkin. Macam mana caranya? Berperang macam mana? Mana ada berperang dengan orang kafir kat Malaysia? Berdoa. Doa baca tadi kan, ya Allah aku nak mati syahid. Tapi ikhlas. Tiba-tiba mati kat katil. Dapat tak? InsyaAllah ada hadis tadi kan? Saya pernah dengar tak yang baca Allah la ilaha illa huwa syahadah sampai habis kan? Kata kalau tak tahu ada hadis sahih apakah mati kalau amalkan yang tu pun boleh jadi mati syahid. Apa amalannya? Baca ayat terakhir tu. Auzubillahi Allah la ilaha illa huwa syahadah wa rahman rahim. Oh, saya tak tahu. Saya tak pernah dengar. Oh, baca amalan tu kalau mati syahid. Saya tak tahu. Wallahu a'lam. Okey. Jadi untuk dapat kedudukan ketiga iaitu syuhada. Satu dengan cara mati dalam peperangan. Ataupun kita minta kepada Allah dengan benar walaupun mati. Okey. Cara kedua, ulama mengatakan syuhada ialah bukan orang mati syahid saja, iaitu ulama. Iaitu ulama. Siapa yang berilmu dia termasuk kumpulan syuhada. Apa makna syuhada? Satu yang mati syahid, yang kedua yang bersaksi. Orang berilmu ni dia menjadi saksi kepada ilmu yang dia miliki dan dia tahu yang ni halal, yang ni haram berdasarkan ilmunya. Jadi kata ulama, golongan yang mati syahid termasuklah ialah orang yang berilmu. Itu ustaz lah, pelajar. Tak boleh. Jadi kalau nak kena jadi orang berilmu. 2. Baru saya nak sebut. Yang ketiga. Yang ketiga, kita boleh sampai tahap yang ketiga tu. Syuhada iaitu Nabi kata siapa yang mati kerana terbakar, kerana mati lemas, kerana mati sakit perut, kerana mati taun, kerana mati jatuh ditimpa bangunan, maka dia adalah syuhada. Dia boleh masuk kumpulan ketiga tu. Tapi yang mungkin tak boleh minta lah kan? Dia itu Tak payahlah minta. Nanti tak berani tanggung pula kan. Dan termasuk juga ulama kata, yang Nabi kata mati syahid ialah orang yang mati sebab pertahankan harta. Orang rebut harta dia pun rampas. Dan akhirnya orang bunuh dia mati syahid. Mati beranak tak tahu. Ada mungkin pendapat mengatakan yang termasuk dalam kategori mati sakit perut. Al-mabtun. Apa lagi? Yang mati kerana pertahankan nyawanya. Orang nak bunuh dia lawan, akhirnya dia mati. Dibunuh. Sebab pertahankan nyawa. Mati syahid. Boleh masuk kategori yang ketiga. Mestilah. Kalau dia
Orang nak rompak dia pertahankan, lepas tu dia pun dibunuh dan mati. Tapi dia tak pernah solat, bukan syahid lah. Sebab itulah pendapat paling kuat, siapa yang tinggal solat dah terkeluar dah. Okey, Nabi pernah ditanya oleh sahabat, kalau orang tu berperang kerana berani, adakah dia mati syahid? Kalau dia berperang kerana pertahankan negara, adakah mati syahid? Nabi kata, sesiapa yang berperang untuk menegakkan kalimah Allah, maka dia mati syahid. Sebab tu ada seorang ulama, Syekh Saleh, dia kata kalau mati pertahankan negara, adakah termasuk mati syahid? Dia kata tengok negara apa. Kalau negara yang dia pertahankan negara Islam, dan negara tu mengamalkan Islam, dia mati sebab pertahankan negara, mati syahid. Tapi kalau dia pertahankan negara sebab kebangsaan, sebab negara tu memang bangsa dia pun pertahan kerana bangsa, bukan fi sabilillah, bukan mati syahid. Mati biasalah. Okey. Tengok kelebihan bagaimana Allah dan Nabi terapkan kemuliaan mati syahid. Sehingga sahabat-sahabat ni semua nak mati syahid. Sampai bila satu masa Nabi istiar perang, semua nak pergi berperang. Sampai apa? Sampai turun ayat. Allah larang, jangan semua pergi. Jangan semua pergi. Sampai turun ayat. Kalau sama kita tak tahulah, turun ayat. Kenapa semua tak nak pergi ni? Tengok bagaimana fahaman sahabat kemuliaan mati. Sampai semua nak pergi. Pelik tak? Kenapa? Kenapa mereka berlomba nak mati syahid? Sedangkan mereka tahu, bila mati syahid ni makna apa? Berpisah dengan dunia, dengan anak, dengan isteri. Tapi mereka berlomba nak mati syahid. Kenapa? Sebab dalam kepala mereka nak apa? Ni, yang kita nak bincang ni. 1 jam lebih. Aku nak dapat benda yang lebih baik, lebih kekal, tak ada penat, tak ada sedih. Kenapa tak nak berlomba kan? Kalau tak mati syahid, hidup dalam kepenatan dan tak ada jaminan masuk syurga. Jadi cara mereka berfikir sangat berbeza. Kita dalam kepala kita fikir dunia. Sebab tu bila sebut bukan nak mati syahid pun, kadang-kadang nak pergi masjid pun satu bebanan kan. Kadang-kadang nak bangun subuh pun satu bebanan. Sebab dalam kepala kita memikirkan dunia dan nikmatnya. Okey. Ada lagi ke? Allah sebut dalam surah apa tu? Yang jalan yang Allah bagi nikmat pada mereka 4 kan, para nabi, para siddiqin, syuhada dan soleh. Surah apa? An-Nisa ayat 69. Ayat 69. Okey, hadis seterusnya panjang. Kita sambung akan datang. Okey, ada soalan? Tak ada. Kalau tak ada, insya-Allah kita jumpa 2 minggu lagi. Dan kelas Isnin pun tak ada. Kita ada pendaftaran pelajar akademik. Okey, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم